ini alhamdulillah kita didatangi oleh seorang ustaz, sahabat saya. Dia mengamalkan diri dia. Kebetulan malam ni dia sedang buat live ke Masjid Damansara, Kota Damansara. Jadi alang-alang dia dapat tak sempat nak balik, saya buat live kat sini. Hari ni tengok tak ramai balik. Balik kampung ke? Saya dah kata tak boleh balik ke tak? Musim-musim PKP semua selama merah. Kena awal-awal tak boleh keluar tak boleh masuk. Kemudian minggu depan, besok, mana yang balik tak ada maklumat pada saya, syarat keluar terus saya pada semua. Apa dia? Yang tak sihat tak apa. Yang tak sihat pun. Yang main balik-balik, keluar masuk. Macam tak ada pengurusan dia pondok. Pondok ni ada pengurusannya, ada tuan ni. Itu dia biasa. Tiap-tiap hari tu bagi laporan pada saya besar. Kalau dia balik Johor cari hasil PKP itu. Tiap-tiap hari tu ada laporan. Kalau saya suruh bagi laporan pun maknanya saya faham dulu. Waktu dia balik cari kenapa dia pergi seluruh Indonesia. Ya. Jadi saya dekat kali lagi ya. Tanpa saya tahu balik, tengok tak ada, harap keluar daripada pondok. Sampaikan salam saya. Marah. Walaupun sahabat saya ada. Ya. Kalau tak naik tak apa. Sebab musim PKP ni saya tak paksa. Mungkin tak sihat ke tak apa, tak naik tak apa. Itu tak apa. Ya, kalau tak naik saya tak marah. Sebab musim PKP dia ada yang nak mungkin tak sihat ke baku sikit semua itu tak apa. Ya, tapi kalau balik ini satu yang tak sihat lah. Satu balik tak maklum, tak tahu. Soalnya pondok kita ada pengurusan. Sekian, terima. Ini sahabat saya, dia kenakanlah sekampung dengan saya. Kebetulan dia nak balik tadi tak sempat nak buat live. Dia ada live dan saya suruh dia terus buat live kami. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bin khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahlan idza syi'ta sahla. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi segala keperluan untuk kita hidup di dunia ini. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan beberapa keperluan untuk kita hidup di alam akhirat. Kerana kita semua tahu bahawa setiap daripada kita ini menuju ke alam akhirat. Bahkan bukan agama kita sahaja yang mengatakan bahawa kita ni akan hidup di alam yang lain daripada alam kita sekarang ini. Bahkan agama-agama lain juga mengatakan dan juga ada kepercayaan mereka bahawa kita ni akan hidup di alam yang berikutnya. Tak kiralah agama Buddha ke, agama Hindu ke, semua mengatakan bahawa kita ni akan hidup di alam lain. Contoh kalau alam agama Buddha contohnya, dia ada kelahiran semula. Kalaulah dia ada 7 kelahiran, dia pun suka 7 juga. Kita ni 7 petala langit, 7 petala bumi. Kalau bergaduh berbalah 7 keturunan, kan? Jadi banyak benda-benda 7. Depa pun ada guna 7 juga, 7 kelahiran. Mana kalau mati masa ni, sat lagi dia akan ada kelahiran yang berikutnya.
Kalau kelahiran ni kita tak dapat bersama, bercinta sehidup semati, kelahiran yang akan datang moga-moga kita disatukan kembali. Itu akidah dia. Contoh. Baik, jadi bukan agama kita saja yang ada kelahiran semula ataupun kita katakan kebangkitan, bahkan agama lain. Cuma konsep mereka mungkin berbeza. Yang pastinya mereka ada akidah ataupun kepercayaan bahawa ada kelahiran semula. Baik. Jadi moga-moga kita ni untuk kelahiran kita yang akan datang ataupun kehidupan kita di alam yang berikutnya, Allah kurniakan juga keperluan kita pada hari ini untuk kita bawa kepada kehidupan ataupun ke alam yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sedang jemaah yang mati Allah, sesuai dengan kita malam ni saya bersiaran secara langsung live ni di page Masjid Kota Damansara. Walaupun saya berada di pondok sekarang ni, tapi live dia adalah daripada tajaan Masjid Kota Damansara. Mungkin pernah dengar nama Masjid Kota Damansara. Kami di sana panggil Masjid Kuning. Baik, sahabat-sahabat muslimin muslimat sedang jemaah yang mati Allah, saya kuliah bersiri. Dalam kuliah bersiri kita di Masjid Kota Damansara ini, kita menggunakan kitab 100 Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kian dilupakan. Dalam pertemuan yang lepas, kita dah masuk berkenaan dengan bab perkara-perkara sunat, perkara-perkara sunnah berkaitan dengan bersuci. Dalam bab bersuci apa dia? Walaupun kita semua tahu dah bersuci lama dah ustaz, dah ambil air semayang lama dah, daripada balik sampai sekarang dah ambil semayang. Bahkan saya yakin dah percaya ibu-ibu ayah-ayah semua yang ada di hadapan saya ini ataupun di alam maya ni, semua ibu-ibu ayah-ayah ni lebih tahu, lebih lebih dahulu berwuduk berbanding dengan saya. Saya tak lahir tu ibu-ibu ayah-ayah dah berwuduk dah. Kan? Nak sebut dah lama dah kita berwuduk. Cuma dalam wuduk kita ini kadang-kadang kita ada terlepas pandang benda yang penting yang dikatakan sunnah dan digalakkan, tetapi kita terlepas pandang, kita tak buat benda tu. Apa dia? Itu kita bincang berkenaan dengan memasukkan air ke dalam hidung kemudian hembus balik. Masuk air dalam hidung, hisap itu, kemudian hembus balik. Jangan hisap tak hembus-hembus. Tak telan dengan begitu. Kalau hisap ke hidung, kuat pula hisap dia dengan lawyer tekak lah juga, dengan tak hidung masuk dalam tekak tu kan. Jadi kena hembus balik. Hembus macam mana? Guna tangan kiri kita. Nak sedut air tu, ambil guna tapak tangan, sedut sebelum daripada kita berkumur ataupun semasa kita berkumur sekaligus. Dua cara. Baik, sedut kemudian hembus. Pegang dengan tangan kiri, pegang hidung dengan tangan kiri, hembus. Cuma perhatikan juga orang sebelah kiri kita. Kalau ada orang, jangan hembus kena kaki dia, bergaduh kat situ. Tak jadi sunnah, jadi punah. Okey. Baik, jadi kenapa kadang-kadang kita tak buat benda tu? Tak sedut air ke dalam hidung kemudian hembus. Walaupun di situ banyak pahalanya. Antaranya ialah kita boleh lebih-lebih lagi pada waktu subuh. Kita bangun sembahyang subuh, nak ataupun tak kira lah, yang penting waktu pagi nak sembahyang subuh, sama ada secara datang tepat ke surau ke, datang tepat ke masjid ke, solat berjemaah ke, ataupun kita ni terlepas ataupun kita bangun awal sebelum daripada subuh, maka tu lebih-lebih lagi untuk kita sedut air ke dalam hidung dan hembus ketika kita berwuduk, sebelum basuh muka, selepas berkumur ataupun sekaligus dengan berkumur. Sebelum basuh muka, kita sedut air masuk dalam hidung, kemudian kita hembus. Baik. Disunatkan, digalakkan pada waktu bila? Lebih-lebih lagi pada waktu kita ni waktu subuh. Baik. Kenapa? Kerana disebut, Nabi SAW sebut, siapa tahu? Saya biasanya kalau saya tanya, ada hadiah. Ada hadiah. Ada hadiah. Siapa yang boleh jawab kenapa sebenarnya? Apa sebabnya? Subuh tu digalakkan untuk kita sedut air ke dalam hidung kemudian kita hembus. Waktu lain disunatkan juga, sunat juga. Cuma waktu subuh lebih-lebih lagi digalakkan. Kenapa? Ya. Sebab syaitan bergayut dalam lubang hidung. Baik.
Seronok. Ustaz, syaitan duduk dalam lubang hidung. Besar mana syaitan tu? Bukan ke kalau tengok dalam TV apa semua kan orang gambarkan syaitan. Besar syaitan kan. Bertanduknya lagi. Tak kena ke lubang hidung kita. Allahu Akbar. Naiknya lubang hidung kita. Antara disebut dari Nabi SAW. Dapat hadiah lah saya lagi insyaAllah. Saya bagi air botol ya. Hadiah dia insyaAllah. Baik. Jadi apa nama ni? Antaranya kerana syaitan bata'ala khaysumin. Syaitan suka tidur dalam lubang hidung kita. Sebab itulah kita ni jadi payah sangat. Jadi mudah mengantuk sebab syaitan duduk dalam lubang hidung. Duduk kat mana sekalipun mudah mengantuk pasal syaitan duduk dalam lubang hidung. Dia tiup ni, ni kawasan ni. Dia panggil apa tak tahu ni. Ni khaysum kita ni, batang hidung ni Arab panggil khaysum. Jadi batang hidung kita yang ni duduk atas ni antara mata ni. Syaitan duduk tiup kat situ. Tu yang kita mudah mengantuk. Kita jadi mudah mengantuk. Duduk kat mana? Mengantuk. Lebih-lebih lagi dalam kuliah dan khutbah Jumaat bagi kaum muslimin. Muslimat dia tak dengar lah khutbah Jumaat. Sekarang ni alhamdulillah ramai yang tak mengantuk. Tapi makin lama sekarang ni tempat-tempat dia dah buka dah untuk solat Jumaat, makin ramai yang mengantuk pula. Bila imam sebut apa nama ni, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh ila akhir apa ni, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lepas pada tu kita rasa Pak Khatib ni diam, tak cakap apa, tak dengar. Yang dengarlah lah ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Pak Khatib ni tak baca rukun khutbah agaknya dia kata. Masa padahal dia terlelap masa tu. Memang confirm. Tanyalah. Kalau siapa-siapa ada suami tu, tanya. Abang macam tu ke? Nanya. Kalau dia lambat jawab, confirm. Kalau dia cepat jawab pun confirm. Dia biasanya dengar tak dengar dia jawab begini. Walau bagaimanapun nak sebut, pertama kerana saya tanduk tiup. Tu yang jadi mengantuk. Sebab tu subuh kita ni lebih-lebih lagi digalakkan. Satu. Yang kedua, kadang-kadang bila kita ni kita tak berapa nak sedut air masuk dalam hidung, kemudian kita tak hembuskan, tu amalan tu kita jarang nak buat pasal tempat kita ni tak nampak keperluan dia. Tak nampak keperluan dia. Alhamdulillah. Ini sebagai apa nama ni, kalau ulangan balik, kalau kita ni lubang hidung kita ni semua ni ada bulu hidung, dia panggil. Ada bulu hidung. Bulu hidung tu tugas dia untuk apa dia? Untuk tapis benda masuk dalam lubang hidung kita. Sebab tu kalau terlepas masuk juga, dia ada sistem satu lagi, bersin. Kalau bersin tu maknanya apa dia? Dia menghalang daripada masuknya benda-benda asing dalam lubang hidung kita terus ke rongga pernafasan kita, saluran pernafasan. Kalau terlepas, bersin. Kalau terlepas juga, bersin pun tak jadi juga. Lebih daripada 3 kali dia bersin, maknanya benda asing dah terlepas masuk dalam lubang hidung dia, dan kemungkinan dia tu terkena selsema, kemungkinan dia terkena demam, kemungkinan ni. Sebab apa dia? Sistem-sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta tu dah ditembusi. Baik. Jadi oleh sebab itu, antara cara kita nak bersihkan kita punya saluran tu, syariat kata kita sedut air masuk dalam lubang hidung, kemudian kita hembuskan. Rasanya semua kita ni buat dah kot. Duduk di pondok ni, orang pondok biasa buat. Orang yang tak memondok ni, tikus mondok ni, yang tu tak buat. Tahu tikus mondok? Besar punya tikus. Tu dia panggil mondok tu. Baik. Montel punya tikus. Tadi kita orang pergi ke zoo, mini zoo. Tengok dia punya tikus besar. Kita kata tikus tu, bukan ustaz, hamster kata dia. Hamster. Rupanya macam tu orang panggil hamster. Nampak macam tikus saja. Baik. Walau bagaimanapun saya nak sebut apa dia, kita nak kongsikan bahawa benda tadi adalah jarang kita buat sebab kita tak rasa keperluan. Kalau kita berada di negara-negara 4 musim. Saya belajar di Pakistan, ibu-ibu, ayah-ayah, saya belajar di Pakistan. Lepas pada tu saya sambung ke Mesir. Saya pergi ke Jordan. Dia punya iklim dia 4 musim.
Ada musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim luruh. Baik. Jadi musim-musim ni kalau kena musim panas, dia punya habuk, dia punya debu, ya Allah, bertebangan memang melata. Kalau kita berwudu, confirm nak kena sedut kemudian hembuskan, keluar hitam. Pasal apa dia? Dia punya habuk debu. Tempat kita ni tak ada benda tu. Sebab tu yang kita rasa tak perlu kita buat. Dan kalau kita tengok orang buat pun pelik orang ni. Kita rasa pelik. Padahal kita yang pelik. Nampak? Baik. Jadi ibu-ibu, ayah, sahabat-sahabat muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama yang kita bincang berkenaan dengan perkara sunat yang dilupakan. Nabi ajar sungguh-sungguh. Nabi suruh. Bagaimana Nabi kata, kalau kamu tak puasa, cuba usaha sungguh-sungguh masukkan air dalam lubang hidung tu, sedut, kemudian hembus. Jangan tak hembus-hembus. Nah, baik, sedut, hembus. Baik, nak sedut macam mana? Kita bincang dengan guna satu tapak tangan. Jangan guna dua tapak tangan. Apa nama, cedok air di kolah apa semua. Dua tapak tangan, lemah kita. Nah, mati kelemasan. Lemah dia tu. Pasal apa? Entahlah, Ustaz Saiful ajar suruh sedut air, mati lemah dia. Nah, nama saya pula dikaitkan. Tak, kita kata satu tapak tangan saja. Menggunakan satu tapak tangan. Baik. Habis di situ. Kemudian lagi, pada malam ni kita nak sambung lagi beberapa perkara sunnah berkaitan dengan bersuci yang jarang kita ambil cakna. Iaitu apa dia? Cara kita bersuci, iaitu mandi wajib. Bila saya baca bab ni, buku tersebut dia tebal. Bila saya baca bab ni, dia kata, Ustaz, kita yang datang ke masjid surau ni, umur peringkat kita nak mandi wajib pun payah dah, kata dia. Nah, kita tengoklah kita orang ni, nah, kita punya, yalah, kepala pun, rambut pun tak nak tumbuh dah, gigi pun kata nasib baik ada je. Nah, dia kata nak mandi wajib, lambat lagi lah Ustaz, bayar Ustaz mungkin dah, kata dia. Bukan mesti kita, benda yang kita tahu tak semestinya kita yang buat. Nah, benda yang kita tahu tak mesti kita yang buat. Kadang-kadang benda yang kita tahu tu kita boleh sampaikan kepada orang lain. Daripada orang lain dapat tahu, kita pun dapat pahala juga. Itu konsep ilmu. Tak mesti. Bila kita ni nak kena tahu semua. Kadang-kadang dia kata, buat apa kita belajar banyak-banyak Ustaz? Yang duk ada ni pun tak ada nak amal dah. Yang duk ada ni tak ada nak amal dah. Nah, bukankah Allah tanya ni? Akhirat nanti Allah akan panggil berapa kumpulan? Yang pertama ni, awal-awal. Pertama, golongan mati syahid. Yang kedua, golongan ulama. Yang ketiga, nanti kena tanya Ustaz Yusri. Nah. Baik. Yang pertama kena panggil orang siapa? Alim ulama. Maknanya orang berilmu. Oi, takut Ustaz, kita ni duk belajar banyak-banyak, Allah akan tanya. Baik kita tak belajar, bodoh gitu, Allah tak tanya. Dah, sebab kita bodoh, kata dia. Nah, yang ni lah kalau malaikat nampak, dia tampar mati kat situ juga. Apa nama manusia ni? Dia jenis tak nak belajar. Baik, jadi nak sebut apa dia? Ilmu yang kita belajar tak mestinya, ilmu yang kita tahu tak mesti kita yang amalkan. Mungkin orang lain. Sebab Nabi kata apa dia? Liyuballighish syahida minkumul ghaib. Orang yang hadir dalam majlis ilmu, yang dengar kata-kata aku, kata Nabi, hendaklah sampaikan kepada orang yang tak ada. Kalau kita duduk di pondok ni, bukan kadang-kadang bukan kita dah nak beramal ni. Nah, kadang-kadang untuk siapa dia? Untuk kita bagi tahu kepada anak kita, cucu kita, jiran kita, sesama kita. Itu tak mesti kita amalkan. Baik. Sebab tu Allah bagi apa dia? Bagi ilmu, dia panggil pahala MLM. Tahu MLM? Pahala MLM orang lain buat kita dapat. Macam niaga MLM sekarang. Kaki kita duk buat, duk cari ahli apa, rekrut ahli baru, dapat kat kita. Kita duk kaya kaki je kat rumah. Nampak? Dapat duit. Sebab apa dia? MLM. Member lanyak member. Itu MLM yang biasa lah. Tapi pahala MLM ni, bila kita tunjuk benda baik, orang lain ikut, orang lain buat, maka kita dapat pahala. Itu tujuan kita berilmu. Kadang-kadang kita tak mampu nak buat, kita bagi tahu orang mampu buat, alhamdulillah kita pun dapat.
Baik ya. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, muslimin muslimat, kita belajar bab perkara yang apa dia? Sunat yang kita terlepas pandang ketika mandi wajib. Baik, apa dia? Kita baca satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Saya ambil nota saja sebab buku dia tak tertinggal, buku dia tertinggal. Nota kita ada. Baik. Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabah ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah thumma yaghtasil. Baik. Pertama, berwuduk sebelum mandi wajib. Berwuduk sebelum mandi wajib. Berapa ramai daripada kita lepas mandi wajib baru wuduk? Anda lepas mandi wajib baru wuduk, Ustaz. Apa wuduk masa sebelum mandi wajibnya? Pasal apa dia? Batal juga kata dia. Bila kita duk mandi kan, kita gosok sana, gosok sini, pegang sana, pegang sini. Batal lah, Ustaz. Kan? Kita pun ya tak ya juga. Pasal dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, antara perkara yang membatalkan wuduk apa dia? Bila kita sentuh, maaf kalau sebut kemaluan kita, yang depan ataupun yang belakang. Dah. Jadi bila nak mandi nak kena gosok, dia kata. Bila gosok sana, gosok sini, dah kita wuduk tadi batal. Lepas tu kena ambil pula. Lebih baik ambil lepas tu je, Ustaz, kata dia. 2 kali buat apa? Baik. Ada orang kata begitu, ada. Dan benda ni saya pernah tanya pada ustaz saya, guru saya, almarhum Ustaz Muhammad bin Putih nama dia. Saya masih ingat nama dia sebab nama dia unik. Walaupun dia panggil kulit dia hitam menawan, tapi dia kata saya nama Muhammad Putih, kata dia. Betul ya? Baik. Daripada situ saya ingat sampai keluar nama dia, dan dia mengajar bab fiqh dan juga ilmu nahwu sharaf masa saya sekolah Arab dulu. Baik, kata dia apa dia? Bila saya tanya, Ustaz, dah kalau kita nak ambil wudu sebelum ada mandi wajib, kita duk basuh sana, gosok sini, terkena lah. Dia kata, siapa suruh pegang? Dia jawab mudah gitu, siapa suruh pegang? Ada kita nak gosok. Habis hang telanjang pegang gitu kah? Kita pun diam aja. Satu kena. Yang kedua dia kata, guna kain lah gosoknya, guna tangan biasa tu buat apa? Kita pun iya tak iya juga, dua benda yang dia bagi tahu. Baik. Jadi nak sebut apa dia? Itulah cara kita nak mengelakkan batal wudu. Itu cara. Tapi kalau terbatal juga, terkena juga, maka kita boleh ambil selepas daripada kita mandi wajib tadi. Baik. Cara ringkas kita sebut. Berwuduk sebelum daripada mandi wajib adalah benda yang kita jarang buat. Dan itulah benda yang sebenarnya dapat pahala lebih berbanding dengan kita berwuduk selepas daripada mandi wajib. Baik. Berapa ramai orang buat begitu? Tak ramai. Ya. Ada soalan? Kan? Tak ada. Alhamdulillah. Masalah mandi wajib ni, kalau kita ambil wuduk belum mandi wajib, dan ambil wuduk waktu lepas mandi wajib, itu agak itu dia. Hadat pula ya, niat. Baik. Persoalan kedua, bila kita berwuduk kan, wuduk kita tu boleh ke kita ambil sebelum daripada mandi wajib? Apa nak niatnya? Wuduk, nama dia wuduk mutlak. Dia panggil wuduk mutlak. Niat wuduk mutlak. Baik. Kenapa begitu? Sebab dalam riwayat yang disebut Nabi berwuduk seumpama wuduk dia untuk solat. Macam mana kita nak solat, wuduk kita macam mana? Maka macam itulah kita ambil. Baik, satu. Nanti perbahasan hadis ni ada 2 hadis panjang. Maknanya dalam bab ni ada dua perbincangan. Baik. Nanti yang pertama baik. Niat wuduk yang kita niat adalah wuduk mutlak. Saja aku niat wuduk mutlak kerana Allah Taala. Baik. Wuduk macam mana? Basuh macam mana? Basuh macam kita nak semayang. Wuduk kita nak semayang macam mana? Macam tu. Baik, tu yang pertama. Persoalan yang kedua ialah mandi wajib. Baik, mandi wajib. Itu habis yang pertama iaitu apa dia? Bab berkenaan dengan bersuci, bab mandi wajib. Benda yang biasa kita lupa ataupun terlepas pandang ialah berwuduk sebelum mandi wajib. Habis kalau kita dah wuduk sebelum mandi wajib, kalau terbatal kita nak wuduk lepas pada mandi wajib, boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah.
Habis kalau kita tak berwuduk sebelum mandi wajib, kita berwuduk aja lepas mandi wajib, boleh ke tidak? Boleh. Dosa ke? Tak dosa. Habis tak dapat benda add on, kata orang. Pahala tambahan. Nah, kita sekarang ni kan kita dalam dunia kita ni nak kena ada aksesori. Wanita lebih-lebih lagi kena ada aksesori kan. Ada gelangnya, ada subangnya, ada rantainya, ada apa dia? Bibir dia kena pakai gincunya. Apa dia lagi? Dia kena banyaklah, alis matanya, bulu mata dia kena, kalau nak kahwin pop dia punya bulu mata tu kan. Tambahnya aksesori itu, aksesori semua. Nah, apa dia lagi? Kalau rumah kita, masjid kita pun kena ada aksesori. Kalau tak ada aksesori, kosong aja dengan kipas, tak ada lampu, tak ada aircon, tak ada dia punya apa dia? Apa dia lagi? Pintu tingkap pun tak ada. Semua benda tak ada. Ada apa dia? Tempat sembahyang aja. Tempat sembahyang ada apa dia? Lantai aja. Kapet tak ada. Kapet pun tak ada, kata dia. Nah, habis sembahyang gitu sah dah, kata dia. Nah. Sah. Tapi dia panggil apa nama ni? Takkanlah sampai kalau kami, istilah kami orang Kelantan, dogol sangat. Tak. Tak ada benda pun dalam tu, tak ada apa pun dalam tu. Rugi. Nah, baik. Jadi itulah konsep kita ni, nak add on pahala. Baik. Kita masuk pada perbincangan yang kedua, iaitu bagaimana tata cara mandi wajib yang biasa ataupun yang kita terlepas pandang. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah SWT, mungkin kalau kita biasa dengan WhatsApp ataupun teknologi sekarang ini, media sosial, kalau dia apa nama ni, saya ingat saya setiap tahun, hampir setiap tahun, kadang-kadang benda yang sama, bahkan setiap bulan benda yang sama aja di forwardkan, yang di kita semula tapi baru kita terima, ataupun kita dah terima dah, terima pula tahun lepas ada, ni ada, tahun depan mungkin ada pula. Contoh apa dia? Contoh berkenaan dengan cara mandi wajib mengikut Rasulullah, ataupun cara mandi mengikut Rasulullah. Biasanya yang kita dapat, seorang profesor UiTM telah membuat kajian dengan mengatakan bahawa apa dia, cara mandi kita adalah salah. Dan beliau menyatakan cara mandi ialah sebagaimana yang disebut Nabi SAW dengan mandi. Pertama, mulakan daripada mana? Kaki. Kemudian naik ke atas, segayung kaki, segayung atas, segayung kan. Walaupun kita ni bukan silat gayung, tapi kita panggil apa? Sampai pada satu, pada tapak kaki tu sampailah ke atas. Baik, itu yang kita duk. Kerana apa dia? Kerana sebuah, ada satu kes mengatakan seorang tu dia sihat walafiat, tiba-tiba macam rebah dia, jatuh dia di bilik air. Bila buat kajian, rupanya cara mandinya salah. Jadi katanya profesor tu, betul ke tidak profesor yang kata, wallahualam lah. Nah, tapi disebarnya begitu. Baik, jadi kita nak tengok bagaimana apa yang disebutkan oleh WhatsApp tadi, ataupun kita panggil mesej berantai, betul ke tidak. Kita tengok kepada apa yang disebut dalam kitab tersebut. Katanya daripada Maimunah radhiyallahu anha, qalat adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu min al-janabah faghasala yadayhi marratain thumma adkhala yadahu fil ina thumma afragha bihi ala farjihi wa ghasala bi shimalihi thumma daraba bi shimalihi al-ardha fadalaka hadal kan shadida thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah thumma afragha ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى من مقامه ذلك فغسل رجليه. Baik, katanya apa dia? Maimunah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Isteri Rasulullah Maimunah merupakan ibu saudara ataupun mak menakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni dia rapat dengan mak menakan dia, Maimunah nama dia, Maimunah bintul Haris. Maimunah ni
dia isteri Rasulullah, dan Ibn Abbas ni suka bermalam di rumah mak menakan dia bila tiba giliran Rasulullah di rumah Maimunah. Dia suka. Pasal apa dia? Pasal dia boleh masuk kan dengan mak menakan, makna aurat tu dari segi aurat, rambut apa semua kan tak ada masalah kan. Baik, jadi oleh sebab itu bila Nabi giliran Nabi di rumah Maimunah, dia akan bermalam rumah Maimunah. Pasal nak bersembang dengan Nabi, nak belajar dengan Nabi SAW. Baik, tak apa. Nak sebut Maimunah ni, dia kata, aku pernah berikan kepada Rasulullah mandian Nabi SAW untuk mandi wajib janabah, mandi junub. Baik. Kemudian dia bermula dengan basuh kedua tangan dia, barulah dia masukkan tangannya ke dalam bekas. Kalau kita sekarang ni pun, kalau kita nak apa nama ni, kolah kita ada kat belakang. Sebelum kita celup air dalam kolah tu, kita basuh tangan kita kat luar dulu. Itu cara dia. Supaya apa dia? Kalau kolah tadi air dia sikit, ataupun air yang tak cukup 2 kolah dalam mazhab kita, dia akan jadi air mustakmal, ataupun akan jadi air mutanajis, air yang terkena najis kalau tangan kita ada najis. Jadi untuk mengelakkan begitu, kita basuh tangan kita tu di luar dulu, barulah kita boleh gunakan tangan kita untuk celup dalam air itu, untuk sebagai gayung kita tadi. Baik, itu cara dia. Kemudian kata Nabi SAW, katanya Nabi SAW buat apa? Kemudian barulah Nabi SAW basuh kemaluan dia. Itu cara dia, basuh kemaluan. Baik. Kemudian barulah Nabi SAW, lepas pada Nabi basuh kemaluan Nabi SAW, Nabi guna tangan kiri. Nabi guna tangan kiri basuh kemaluan. Baik. Jadi pegang gayung ke, guna tangan kanan. Guna tangan kiri untuk basuh dia punya kemaluan ataupun kesan najis. Baik. Lepas pada tu, lepas Nabi basuh kesan najis tadi, Nabi SAW gosokkan tangan Nabi pada tanah. Tangan kiri Nabi tadi kan, guna gosokkan tangan kiri Nabi pada tanah. Untuk apa dia? Ni tujuan dia. Kalau kita sekarang ni, kita panggil untuk bersihkan tangan kita guna sabun. Nabi gosokkan tu supaya hilang dia punya itu. Kalau kita sanitizer. Tu istilah sekarang ni panggil sanitize tangan kita. Sebab tu sunat lepas pada kita basuh kita punya, maaflah kalau sebut kencing berak kita, disunatkan kita basuh guna sabun tangan kita ataupun apa saja ejen pembersih, supaya sesuai dengan cara yang Nabi ajar ni. Mana Nabi SAW dia lapkan, ataupun kami orang Kelantan panggil gahar. Mana kita gosok pada tangan kita gosok pada tanah. Tapi sekarang ni jangan pula pergi cari pula keluar bilik air, keluar tanah, pergi cari tanah pula nak gosoknya. Satu kerja pula nak cari merata. Sebab maklumlah semua tu dah simen, dah tile apa semua kan. Kat mana pula nak cari tanah nak? Pergi pula rumah Ustaz Yusri, tengok reban ayam dia. Tanah ada kat sini kata dia. Janganlah. Tak perlu cari apa? Cari sabun. Bersihkan tu. Cari sabun. Kalau boleh, kalau tak boleh, buatlah semampu mungkin bersihkan tangan kita. Baik. Kemudian Nabi SAW berwudu sebagaimana nak solat. Sebelum mandi wajib juga tu kan. Baik. Kita dah sebut tadi bagaimana cara ataupun niat kita berwudu tadi. Okey? Baik. Kemudian Nabi macam mana? Thumma afragha ala ra'sihi thalatha hafanat. Kemudian Nabi mulakan dengan menuang pada kepalanya 3 kali tuang. Mula kaki dulu ke kepala dulu tu? Dah tak? Soalan kita sekarang. Yang orang duk kata kajian Nabi mulakan dengan kaki, tak tahu dia guna kok mana, dia tengok kat mana. Mungkin dia jumpa Nabi dalam mimpi ke? Ni persoalan mimpi pula, jumpa Rasulullah SAW. Ada satu ketika ibu-ibu bagi perkongsian dengan kita. Ibu ayah-ayah semua, sahabat-sahabat. Satu kali saya mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah berkenaan dengan mimpi jumpa Rasulullah SAW. Di akhir kitab Syama'il Muhammadiyah ada satu bab mimpi bertemu Rasulullah. Bab terakhir dalam Syama'il Muhammadiyah, bab mimpi bertemu Rasulullah SAW. Lalu dia kata, Ustaz, saya dulu kan pernah mimpi tau, mimpi jumpa Rasulullah.
kita kata hebat orang ni. Mimpi jumpa Nabi tu bukan calang-calang tu. Cuma apa nama ni? Dia kata bila mimpi jumpa Rasulullah tu ada benda pelik saya. Sebelum daripada tu saya tanya gini. Abang Haji mimpi jumpa Nabi tu, dia punya muka Nabi tu macam mana? Dia sebutlah muka dia hidung mancung kan. Dia punya ni muka dia nak kata kulit yang cerah, putih bersepak, apa semua melepak ke apa. Nak tak juga. Nak kata merah sangat pun tak juga, tapi cantiklah, cerahlah kulitnya. Lepas tu dia panggil apa nama ni, kepala dia macam mana, apa nama ni, bibir dia macam mana. Tak, kita tanyalah dia. Dia sebut tu, sama dah macam yang kita belajar, yang disebut dalam hadis Nabi tu, disebut dalam Syama'il. Betul dah tu. Cuma dia kata apa dia? Cuma yang peliknya Ustaz, Rasulullah pakai seluar pendek, kata dia. Pakai seluar pendek bang? Iya, pakai seluar pendek. Jadi maknanya Ustaz, sunat lah kita pakai seluar pendek. Sudah kita. Macam mana ni? Macam mana tu? Rasulullah pakai seluar pendek, katanya. Jadi kita ni biasalah Ustaz, kalau pakai seluar pendek maknanya okey lah. Dan Nabi pakai. Sebab yang dia tengok tu betul dah Nabi. Sebab Nabi kata apa dia? Inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan ni kata Nabi, dia tak mampu nak menyamar sebagai diriku. Maknanya kalau ni gini rupanya macam Nabi apa semua, memang betul Nabi, bukan syaitan. Melainkan syaitan dia menyamar dalam rupa bentuk lain. Kemudian dia kata aku Rasulullah. Tu ada kemungkinan. Tapi yang Abang Haji cerita ni betul dah. Muka macam tu, tangan macam tu, mata macam tu, kita duk belajar betul dah gitulah rupa Nabi. Walaupun tak ada orang boleh lukis rupa Nabi, tak ada orang, tapi gambaran rupa bentuk Nabi disebut dalam hadis. Cuma saya duk fikir gitu, barulah saya teringat. Saya punya Maulana, nama Maulana Kamaluddin Al-Mustarsyid, guru Sahih Muslim, dan juga saya belajar Sunan Tirmizi dengan beliau. Kitab Sahih Muslim dan Sunan Tirmizi. Dia adalah antara pakar rujuk mimpi, takbir mimpi. Saya pernah mimpi apa semua, saya pernah cerita mimpi saya pada dia. Dia pun takbir mimpi itu benar-benar terjadi, betul. Dan banyaklah pelajar lain, orang-orang luar datang tanya mimpi, tanya beliau pasal mimpi. Cuma saya nak sebut ibu-ibu ayah ya, saya pernah tanya saya pernah tanya beliau berkenaan dengan apa dia, kalau mimpi berkenaan dengan pakaian. Mimpi pakaian. Dia kata pakaian itu lambangkan agama. Kalau kita mimpi kita ni pakai tak tutup aurat, maknanya agama kita ada masalah. Ada kefarduan yang kita buat tak sempurna. Jadi bila Abang Haji cerita begitu kat saya, dia mimpi jumpa Rasulullah pakai seluar pendek. Lalu saya saya tak tanya dalam kuliah tu. Lepas pada tu saya panggil Abang Haji, maaflah nak sebut. Abang Haji ni ada benda tak yang Abang Haji belum qada lagi ni. Dalam agama ni pernah tak Abang Haji bernazar apa-apa? Pernah tak benda-benda fardu, benda-benda yang wajib Abang Haji tak buat? Benda-benda wajib lagi Abang Haji tangguh. Dia fikir-fikir, dia tak ada. Banyak benda zakat dia tak bagi, dia kata. Ciluk aja. Zakat tak bagi. Apa dia lah. Banyaklah kalau dia nak cerita ni. Banyak benda lah. Tipu duit orang lagi. Abang Haji lah tu. Tapi dah taubat lah. Cuma taubat dia belum jumpa lagi orang tu tak bayar-bayar. Duit ada tak bayar. Abang Haji kena bayar lah. Duit orang tu kena pulangkan lah. Tanah orang tu kena bagi balik. Jangan kena ambil buat harta kita je. Tu kaki surau dah tu. Walau bagaimanapun Allah nak dia jadi baik, Allah rezekikan dia jumpa Rasulullah, mimpi jumpa Rasulullah dalam keadaan begitu. Dan dia tanya, dia bukan tanya jual ubat tepi jalan tak. Dia bukan tanya orang yang jual ubat kurat ubat apa tepi-tepi jalan yang sedap cakap tu tak. Dia tanya pada orang-orang tertentu. Nak kata bukan saya pandai takbir mimpi tak, tapi dia nak sebut tanya pada ustaz,
tanya pada, jangan kalau kita mimpi kita cerita ikut dan. Itu adab mimpi, jangan cerita ikut dan pada orang. Hatta siapa? Hatta kepada adik-beradik kita, hatta kepada anak kita, hatta kepada orang yang kita sayang, tak mesti kita cerita. Kita cerita kepada orang yang dipercayai dalam agama. Sebab itulah Nabi Yaqub pernah kata kepada siapa? Nabi Yaqub pernah nasihat kepada anak dia Nabi Yusuf. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna asyaitana kana lil insani aduwwan mubin. Allah SWT cerita tentang Nabi Yaqub. Bila Nabi Yusuf cerita mimpi dia pada dia kata la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Anakku, aku ni Nabi. Baguslah ada ceritanya, Nabi Yaqub Nabi. Tapi jangan cerita kepada adik-beradik hang. Jangan cerita. Jangan cerita. Walaupun adik-beradik, pasal adik-beradik aja pun. Hatta kepada Bunyamin, adik kandung dia, tak cerita. Pasal apa dia? Fayakidu laka kaida. Syaitan boleh tutup, syaitan boleh masuk. Kemudian syaitan ni dia lempar perasaan dengki pada adik-beradik bila mimpi yang baik, habis. Sebab tu tak semua orang boleh kita cerita mimpi kita. Itu kaedah. Lain kuliah lah pula tu. Baik. Walau bagaimanapun saya nak sebut apa dia. Jadi Nabi SAW kembali kepada kita ni, kembali kepada apa yang kita ni, Nabi SAW dia tuangkan air pada kepala terlebih dahulu sebelum daripada kaki. Baik, cuba kita tengok kenapa. Summa ghasala sa'ira jasadi. Kemudian lepas pada tuang pada kepala 3 kali dulu. 3 kali pada kepala. Jangan sekaligus gitu dengan air sejuk-sejuk, menggigil pula tu. Sebab tu digalakkan, disunatkan kita berwudu sebelum mandi. Pasal apa dia? Kalau dalam istilah sekarang, warming up. Kita nak exercise pun ada warming up kan? Sebelum berlari tu, 1 2 you know kan? Kita kena itu warming up dulu. Tak boleh nak terus. Okey, pum, lari tu. Dia panggil sakit urat, sakit lutut, sakit belikat, sakit tulang, sakit sendi, semua ada. Lepas pada tu. Oleh sebab tu dia panggil warming up. Sebab tu dia ajar wudu sebelum mandi. Pasal kalau kita nak berenang pun, dalam kolam renang pun, tengok perenang, ambil air dulu, sapu kat badan dulu. Kan? Nak belajar berenang pun begitu. Saya tengok orang belajar berenang, dia suruh kan kita nak masuk kolam pun kena mandi, kena apa dulu. Antara dia nak bersih, jangan mandi ikut dan kuman-kuman, terjun terus kencing pula dalam kolam renang. Jadi perlu kepada warming up. Begitu juga kita wuduk terlebih dahulu. Lepas pada tu tuangkan 3 kali. Tuang tak banyak. Salah hafnat, maknanya 3 ceduk tu. 3 ceduk, 3 tapak tangan tu, ceduk 3 kali dulu tuang kepala. Kemudian barulah ke seluruh anggota badan. Last sekali barulah katanya summa tanaha an maqamihi zalika faghasala rijlai. Lepas pada tu Nabi beralih daripada tempatnya, daripada tempat Nabi mandi, kemudian barulah Nabi basuh kaki. Mana yang awal tu. Baik, daripada situlah bila kita terima apa sahaja berkaitan dengan agama, WhatsApp ke apa sahaja forwarded message yang berkaitan dengan agama, tanya mereka yang berautoriti sebelum daripada kita forward. Sebelum daripada kita forward, tanya dulu. Jangan lepas pada forward bila orang kata ni tak betul. Tak betul tak apa. Tu aja. Jangan bila kata tak betul ni palsu ni. Tu aja. Tak ada dah rasa apa dia. Tak ada rasa astagfirullahalazim. Kalau para sahabat dulu, sebab Nabi sebut kalau orang dia cakap apa-apa saja kaitkan dengan nama aku dan terbukti benda tu salah, maka dia masuk neraka. Sahabat takut nak cakap kalau kata Nabi sebut begini, Nabi buat begini.
Takut nak sebut begitu, kok tersalah. Kita sekarang tak ada rasa apa. Ya tak? Relax aja. Ingat, sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan tulis apa yang mereka buat dan kesan daripada apa yang mereka buat. Kesan kita buat tu, forward tu, orang percaya. Orang tak tahu dah yang mana palsu, yang mana betul. Orang pakai buat aja. Kesan daripada kita forward tu, oh, dalam neraka teruslah kita. Nah, kesan dia begitu. Tapi kita bila orang cakap, orang tegur, kita rasa dek aja, buat dek, rasa okey aja, tak rasa bersalah aja. Nak buat muka 10 sen sadin aja muka dia. Itu ciri-ciri orang yang bermudah-mudah dalam agama dia. Kita tak nak gunakan nama Nabi untuk penipuan. Wallahu a'lam. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat, muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkongsian kita malam ni boleh kita simpulkan 2-3 perkara. Nah, yang pertama ialah perkara yang kita terlepas pandang dalam masalah bersuci dalam bab mandi wajib ialah berwudu sebelum daripada kita mandi wajib. Kita abaikan, maksudnya kalau kita nak berwudu lepas mandi wajib boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau dah batal, sunat wudu. Kalau tak berwudu pun tak apa, tak ada masalah. Dah sebab mandi wajib, dia dianggap sebagai hadas besar, mengangkat hadas besar dah. Jadi tak perlu wudu. Cuma kita kata aksesori. Macam tu tadi kan. Tak perlu berwudu dah lepas pada tu. Melainkan kalau batal, kita nak apa dia? Kita nak sembahyang sat lagi. Mandi wajib, lepas pada tu terbatal. Ambil air sembahyang lah. Nah, kalau tak batal, tak ambil air sembahyang pun tak apa dah. Kalau terbatal, tak nak ambil air sembahyang pun. Sebab apa dia? Sebab kita tak mandi, tak nak sembahyang pun lepas pada tu. Nah, tak nak baca Quran pun lepas pada tu. Tak nak apa dia lagi? Tak nak buat benda-benda ibadat pun lepas pada tu. Tak apa, tak ada masalah. Baik. Cuma kita nak sebut ini adalah aksesori pahala amalan kita yang add on. Baik kan? Allah Akbar, kita sekarang ni nak sangat benda-benda yang add on, pahala-pahala tambahan kita tadi. Baik. Kemudian lagi kita mandi wajib dengan kita mulakan berwudu. Kemudian kita mulakan tuangkan pada kepala terlebih dahulu, kemudian badan sebelah kanan, barulah sebelah kiri jika mampu. Yang tu kita dah biasa dah kan? Kemudian lepas pada tu lepas pada kita mandi wajib, disunatkan sekali lagi kita basuh kaki kita. Basuh kaki kita. Basuh kaki tu basuh kaki kerana terbahagian daripada mandi wajib ke? Tak. Tadi kita dah mandi wajib siap dah sampai ke kaki dah. Ni bila kita nak keluar daripada bilik air, sunat lagi kita basuh kaki. Yang ni biasa kita buat. Yang ni biasa kita buat. Bahkan kalau di mana-mana ada beberapa buah masjid ataupun surau, dia sediakan tempat lepas pada kita keluar bilik air, dia ada tempat basuh kaki kan. Itu pun antara pengajaran daripada hadis ni yang kita baca ni, disunatkan kita basuh kaki selepas pada kita keluar daripada bilik air. Itu benar-benar sunat. Jadi itu saja yang mungkin kita kongsikan pada malam ni berkenaan dengan perkara-perkara sunat yang dilupakan ataupun terlepas pandang ketika mandi wajib, insya-Allah. Wallahu alam. Itu saja yang kita bincang pada malam ni. Terima kasih sekali lagi pada semua yang turut serta dalam kita punya kuliah dan juga perkongsian kita malam ni, sama ada secara langsung, secara live ataupun di alam maya, juga yang berada di luar sana. Moga-moga kita dapat manfaat untuk kita bersama. Mohon maaf di atas segala kekurangan, kesilapan. Ya, silakan. Masalah kita rumah ni air, takungan air tak lebih 2 kolah. Betul tak? Takungan air tak lebih 2 kolah. Jadi kenapa masalahnya? Jadi kita dah geduk tu. Jadi air tak apa lah kot. Cedok lah guna gayung. Cawan tak ada kat rumah? Ambil ya. Boleh ambil cawan tu. Ambil cawan tu. Gayung. Lepas tu basuh tangan. Lepas tu nak guna tangan kita pun boleh, tak ada masalah. Dengan niat tangan kita sebagai penceduk ataupun cebok.
Gitu. Niat tu. Sebab dalam mazhab kita niat tangan sebagai cebok ataupun cedok. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf di atas segala kekurangan, kesilapan dan juga tersalah bahasa, terlajak bicara, terlebih kata, tergurih rasa tak selesa, boleh tegur sesama kita kerana kita semua menasih bahasa. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.